sampai cat hijau. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang pada kita untuk mensyukuri segala nikmatnya. Dan nikmat yang paling besar ialah nikmat iman, dan syukur yang paling besar ialah mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah berlaku pada zaman Umar Ibn Khattab. Satu hari Umar duduk dalam satu rumah kosong di Madinah bersama para sahabat. Kemudian Umar minta kepada para sahabat tamannau, iaitu berangan-anganlah kamu, bercita-citalah kamu. Kamu nak cita-cita apa, silakan. Jadi ada seorang sahabat berkata, atamanna law anna hadhihi dar mamlu'ah zahaban unfiquhu fi sabilillah. Seorang sahabat berkata kepada Umar, aku bercita-cita rumah yang kita duduk ni kalau boleh penuh dengan emas. Untuk apa? Untuk aku infak fi sabilillah. Bagus kan? Dia nak supaya rumah tu kalau boleh penuh dengan emas, bukan untuk dirinya tapi untuk agama, untuk aku infak fi sabilillah. Satu cita-cita yang sangat bagus. Kemudian Umar tanya, siapa lagi nak berangan-angan? Seorang lagi dia kata, atamanna law anna mamlu'ah lu'lu'an wa zabarjadan wa jawharan unfiqu fi sabilillah wa atasaddaqu bihi. Seorang lagi mengatakan, aku berangan-angan kalau rumah yang kosong ni penuh dengan permata berlian. Untuk apa? Untuk aku infak fi sabilillah dan untuk aku bersedekah. Tapi apa angan-angan ataupun cita-cita Umar? Umar pula berkata, walakinni atamanna rijalan misla Abi Ubaidah ibn Jarrah wa Mu'az bin Jabal wa Salim maula Abi Huzaifah wa asta'inu bihim ala i'la'i kalimatillah. Kata Umar, aku berangan-angan kalau rumah yang kosong ni penuh dengan lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah al-Jarrah, Mu'az bin Jabal, Salim maula Abi Huzaifah dan yang lain. Untuk apa? Untuk aku guna mereka supaya dapat ditegakkan agama Allah. Pemikiran sahabat seperti Umar sangat hebat dan luar biasa. Apa yang luar biasa? Iaitu kefahamannya bahawa agama tak boleh ditegak dengan emas dan perak. Agama tak boleh tertegak dengan wang ringgit. Agama akan tertegak dengan lelaki yang hebat. Walaupun bagus nak harta banyak, tujuan nak infak fi sabilillah, bagus. Sebab tanggungjawab utama pendakwah ataupun berjihad ialah tanggungjawab lelaki. Ada apa perempuan kerja di rumah tapi melahirkan lelaki yang berjihad. Tapi mungkin kita tak pernah dengar satu kisah seorang sahabiah nama dia Khawlah binti apa saya lupa. Ini hadis sahih. Dia naik kuda. Bila dia dengar abang dia ditawan oleh orang musyrikin, dia naik kuda, dia tutup muka, dia pecuk kuda, dia bunuh musuh. Jadi Khalid bin Walid tengok, siapa ni? Dia tak kenal sebab tutup muka. Pergi serang, bunuh musuh, lepas tu undur, serang lagi. Lepas tu Khalid bertanya, boleh tak buka muka kamu? Dia pun buka, rupa-rupanya perempuan. Itu hebatnya sahabat walaupun perempuan. Jadi pengajaran daripada kisah Umar ni ialah kita kena berfikir seperti Umar. Ramai orang berfikir nak membangunkan masyarakat, nak membaiki masyarakat dengan membaiki bangunan, dengan membina bangunan. Sebab itulah berapa banyak bangunan yang canggih, teknik pendidikan yang canggih,
tapi tak boleh melahirkan lelaki yang hebat. Tak boleh melahirkan pelajar yang berakhlak. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada tak kisah Allah rakam supaya kita ambil pengajaran? Iaitu Allah kata ada seorang lelaki. Ada dalam Al-Quran 2 kisah yang Allah sebut tentang seorang lelaki, tapi 2 lelaki yang berbeza. Satu dalam surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun. Jadi kata ulama, Allah kata datang daripada hujung kota seorang lelaki. Allah tak kata rijal, lelaki-lelaki. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kadang-kadang nilai seorang lelaki lebih bernilai daripada 1000 lelaki. Kadang-kadang ada puluh ribu tapi penakut. Nak cakap sepatah kebenaran pun takut. Seorang lelaki kadang-kadang dengan seorang lelaki Allah boleh menangkan Islam dengan seorang lelaki. Satu lagi kisah seorang lelaki ialah kisah Nabi Musa. Bila Nabi Musa membunuh seorang Kibti dan dapat diketahui oleh Firaun, Firaun kerahkan tentera dia untuk kejar dan bunuh Musa. Maka Allah kata dalam surah Al-Qasas ayat 20. Yang surah Yasin pun, surah Yasin ayat 20. Yang ini surah Al-Qasas ayat 20. Waja'a rajulun. Kalau waja'a rajulun min aqsal Madinah. Kalau kita perasan surah Yasin waja'a min aqsal madinati rajulun. Rajulun di akhir. Surah Al-Qasas rajulun di awal. Kalau surah Yasin telah datang dari hujung kota seorang lelaki. Kalau surah Al-Qasas telah datang seorang lelaki dari hujung kota. Terbalik. Perkataan rajulun sama ada, perkataan aqsal Madinah sama ada, cuma susunan dia. Kalau bahasa Melayu beza tak? Telah datang seorang lelaki dari hujung kota. Satu lagi, telah datang dari hujung kota seorang lelaki. Okey, kalau surah Yasin telah datang dari hujung kota seorang lelaki. Seorang lelaki di akhir kan? Kalau kisah Musa, cuba tengok apa lelaki ni nak cerita pada Musa. Yas'a, sama-sama ada, bersegera. Qala ya Musa, lalu lelaki ni berkata, wahai Musa, innal mala'a, sesungguhnya malak ni pemimpin pembesar yang kafir, ya'tamiruna, sedang merancang untuk membunuh engkau. Fakhruj, maka keluarlah, sesungguhnya aku bagi engkau adalah seorang penasihat. Jadi kisah Musa ni yang nak ditekankan apa dah? Tentang seorang lelaki itu. Kenapa? Sebab lelaki ni peranan dia apa dah? Peranan dia nak selamatkan Musa, dan juga Musa adalah kalimullah, seorang nabi dan seorang kalimullah. Jadi Allah nak bagi tahu peranan seorang lelaki. Walaupun dia seorang lelaki tapi peranannya sangat besar. Kalau dia tak cerita, habis. Musa kena bunuh. Jadi kadang-kadang kerja besar ni tak perlu dilakukan oleh satu jemaah besar, satu kumpulan yang besar. Kadang-kadang satu jemaah besar bukan membetulkan keadaan, kadang-kadang merosakkan keadaan. Tak wajib berjemaah, tapi kadang-kadang kerja 10 orang boleh dilakukan oleh seorang. Maknanya kalau satu jemaah tu semua hebat macam seorang lelaki ni, lagi bagus. Tapi kadang-kadang jemaah tu ramai tapi penakut semua. Tak ada mana lah. Yang kisah surah Yasin pula Allah sebut apa dulu? Kota yang jauh. Kenapa pula? Kalau kisah Musa Allah nak tekankan lelaki ni. Sebab apa? Lelaki ni penting. Cerita yang nak dibawa oleh lelaki ni akan selamatkan Musa. Tapi dalam surah Yasin Allah nak cerita apa dah? Sifat seorang pendakwah. Apa dia? Jangan fikir dekat baru nak datang. Jangan fikir mudah baru nak datang. Sifat pendakwah dia kena bersedia berdakwah walaupun mana-mana. Jadi lelaki itu kurang penting. Yang penting apa dah? Sifat pendakwah. Ada lagi dalam Al-Quran juga Allah sebut 2 lelaki. Itu semua ada maksud. Makna Allah nak bagi tahu kadang-kadang Allah memenangkan Islam dengan seorang lelaki, kadang-kadang dengan 2 orang. Kadang-kadang jemaah ramai. Berbagai-bagai jemaah. Tapi Islam semakin mundur. Sebab apa? Duk bergaduh kan. Ada Allah sebut 2 lelaki. Surah Al-Ma'idah ayat 23. Telah berkata 2 lelaki. Apa sifat 2 lelaki ni? Minal lazina yakhafuna an'amallah. Ini bila kisah apa ni? Bila Musa suruh kaum dia masuk Palestin, apa kata kaum dia? Kami tak nak masuk. Selagi orang yang kat dalam tak keluar, sebab kaum yang kat dalam tu jabarin, semua jahat dan ganas. Kami tak akan masuk sehingga mereka keluar. Mereka keluar baru kami masuk. Dan last sekali dikata apa pada Musa? Kamu masuk dengan Tuhan kamu, kami duduk kat sini tengok. Tapi Allah nak rakamkan ada 2 lelaki yang hebat. Tadi seorang, ini 2 lelaki hebat yang apa sifat 2 lelaki ni?
Ini yang penting ni, iaitu yakhafuna an'am Allah. Sifat mereka ialah takut pada Allah, takut pada azab Allah. Ramai yang lelaki tapi takut pada orang, takut pada rezeki, takut pada kematian kan. Jadi akhirnya dia tak sampaikan dakwah. Sebab takutnya bukan takut pada Allah. Jadi dua lelaki ni berdakwah kepada kaum Musa yang degil, masuklah. Sebab apa? Sebab dia kata, fa iza dakhaltumuhu, kalau kamu semua masuk, fa innakum ghalibun, kamu akan menang. Tengok, takut pada Allah jadi semakin yakin. Yakin dengan janji Allah. Kalau masuk, menang. Jangan tengok di sana ada kumpulan yang jahat, kumpulan yang ramai, yang kuat. Jangan. Tengoklah pada Allah. Bila kamu tengok pada Allah, kumpulan besar macam mana, kuat macam mana, tak ada nilai. Dan juga kisah Ghulam ad-Dakwah, seorang je. Jadi bagaimana seorang budak, remaja, tanpa ada kawan-kawan, tanpa ada jemaah, tanpa ada dana yang besar, tapi dia boleh berdakwah berdepan dengan siapa ni? Pembesar dan satu kerajaan yang besar. Dan akhirnya ramai yang beriman disebabkan seorang budak ni. Dan kalau kita tengok latar belakang budak ni, asalnya dia nak belajar apa? Sihir. Jadi macam mana dia nak pergi belajar sihir, tiba-tiba jadi pendakwah yang hebat, yang nilai dia mungkin 100,000 orang. Ramai yang pergi belajar agama tak jadi pendakwah. Dan kerja dakwah ialah membentuk hati-hati manusia. Dan untuk membentuk hati-hati manusia, kadang-kadang tak perlukan duit. Tapi perlukan apa? Keikhlasan, perlukan kefahaman, penghayatan Al-Quran, penghayatan hadis, penghayatan sirah Nabi, maka dia boleh berdakwah walaupun mungkin dia berseorangan, mungkin dia tanpa tanpa dana dan sebagainya. Kita juga boleh membentuk lelaki-lelaki yang boleh mengubah manusia, dan manusia lain pula boleh mengubah orang lain. Budak yang pergi belajar sihir pun akhirnya boleh bertukar jadi pendakwah yang hebat. Kalau orang kampung bangang-bangang tak belajar sihir pun. Jadi sebenarnya insya-Allah semoga Allah boleh mengubah seseorang, masyarakat ataupun manusia dengan seorang lelaki ataupun dua orang lelaki. Semoga kita berjaya dengan izin Allah, dengan keikhlasan kita mengubah masyarakat di kampung bangang-bangang, di Sempurna. Itu tak mustahil. Sebab kita bukan seorang lelaki, kita ramai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami berada di Pulau Maiga, Sempurna. Setelah selesai tugas kami pertama di Pulau Katagan dan sekarang di Pulau Maiga, kami selesaikan mengagikan makanan setiap seorang. Tidak ada yang tak dapat, mereka semua dapat makanan. Bahkan ada setiap orang dapat satu bungkus. Dan juga kita bagi pakaian-pakaian, kanak-kanak dewasa, hampir semua dapat pakaian, sama ada yang baru ataupun yang terpakai. Dan juga kita agihkan duit zakat, satu keluarga RM50. Alhamdulillah, mereka sangat gembira dan seronok. Sebab kita yang berada jauh pun masih ada yang menyantuni mereka, masih ada yang mengingati mereka. Dan sebenarnya itulah antara amalan yang terbaik. Antara amalan yang terbaik dan yang paling Allah suka ialah menggembirakan orang. Apatah lagi mereka bukan setakat miskin harta, tapi mereka juga miskin ilmu dan iman. Mereka jahil agama, tidak ada siapa yang mengajar dan memandu mereka ke jalan yang benar, dan ditambah pula dengan miskin harta. Jadi setiap kali kita datang, mereka seronok. Selain daripada dapat makanan, dapat duit, dan mereka juga dapat ilmu. Jadi sekarang lebih